Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik SPM 2020 iaitu silibus baharu KSSM. Alright, dan kita teruskan kepada bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi untuk yang ni cikgu teruskan kepada perkara seterusnya, perkara penting yang seterusnya iaitu adik-adik kena faham tentang kena lorekkan kawasan. Kat mana kena lorekkan kawasan. Alright. Jadi sebelum kita nak tahu lorekkan kawasan, kita kena tengok apa persamaan yang diberikan ataupun apa ketaksamaan yang diberikan. Y lebih daripada 2/3x tambah 2. Adik-adik kena ingat semua yang diberikan adalah datang daripada persamaan garis lurus, iaitu dia adalah Y sama dengan 2/3x tambah 2. Okey, dan satu benda yang adik-adik kena ingat iaitu tips kat sini, kalau kita ada simbol inequalities yang hanya merujuk kepada ini ataupun ini, alright, nilai di dalam graf ataupun bentuk di dalam graf dia akan bentuk titik-titik ataupun bentuk macam dotted line. Okey, dia akan jadi bentuk dotted line macam ni. Okey, ataupun macam ni. Okey, kalau dia hanyalah lebih dan kurang, tak ada double line kat bawah tu. Okey, tapi kalau ada double line di bawah tu, contohnya macam ni dan macam ni, alright, lebih dengan dan sama dan kurang dan sama, dia punya line dia akan ada dash line. Maksud dash line tu tak ada putus-putus. Sama ada macam ni ataupun macam ni. Okey, jom kita tengok satu persatu. Contoh pertama, kita nampak ketaksamaannya hanyalah lebih daripada, tak ada sama dengan dash kat bawah. Jadi line yang ditunjukkan adalah dotted line. Okey, boleh faham? Dan sekarang ni kita kena faham tentang berkenaan dengan nak lorek mana satu, lorekkan kawasan. Kalau lebih sahaja, kita nampak lebih sahaja, cikgu bagi tips kat sini. Dia kena lorekkan arah ke atas. Okey, arah ke atas. Jadi kita tengok ada satu line di sini. Kalau kita lorekkan ke bawah, nanti arah dia akan ke bawah. Tapi kalau kita lorekkan ke atas macam ni, ke kiri kat sini, dia akan arah ke kiri. So mana yang nak lorekkan ke atas? Kalau nampak lebih kat sini, kena ingat lorekkan arah ke atas. Jadi kat mana line lorek dia atau kat mana kawasan lorekan dia, lorek sahaja, inilah kawasan lorekan dia. Okey, alright, dan kena ingat dia arah ke atas. Nampak tak? Kita boleh nampak daripada line ni dia arah ke atas. Alright, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Kalau kita ada contoh yang macam ni, Y sama dengan negatif 2x tolak 2. Ada satu line di sini, dash line di sini, bermaksud dia adalah lebih dan sama dengan, ada double line di sini. Okey, dan kat mana nak lorekkan? Kalau lebih di sini, kena ingat simbol lebih dan sama dengan ataupun lebih lah, alright, kena ingat tips dia lorekkan arah ke atas. Itu asas yang penting, lorekkan arah ke atas. Nampak tak? Kalau kita lorekkan ke kiri, kita akan nampak dia akan bergerak arah ke bawah, bawah kiri. Tapi kalau kita lorekkan ke kanan, kita akan nampak dia arah ke atas. Alright, arah ke atas. Jadi lorekannya adalah akan jadi ini. Kawasan lorekannya adalah ini. Okey, di sebelah kanan daripada line. Alright, jom kita tengok yang seterusnya, contoh yang seterusnya. Ini pula, kalau kita ada satu line yang selari dengan paksi Y, kita nampak ada lebih ke kanan. Alright, kalau kita nampak lebih daripada negatif 3, okey, kalau yang ni kita kena tengok ambil tangan kanan. Tangan kanan merujuk pada negatif dan tangan kiri merujuk pada negatif. So kat sini kalau lebih daripada, dia punya kawasan dia adalah sebelah kanan. Okey, sebelah kanan. So di sini, ni merujuk pada sebelah kanan di sini, merujuk pada positif. Dan macam mana pula merujuk kepada Y lebih daripada negatif 2 kat sini, merujuk kepada ke atas. Okay, merujuk kepada ke atas.
Apa-apa yang naik yang lebih daripada ni mostly sama ada ke kanan ataupun ke atas. Tetapi secara generalnya kita boleh kata dia arah ke atas. Ini pun arah ke atas. Arah ke atas. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris going up punya direction. So ini adalah kawasan lorekan dia. Ingat, dia adalah lebih daripada, bukan sama dengan tak ada double line di sini. Dia punya line di sini gerak adalah dotted line. Alright, ini contoh 4 contoh kalau kita ada lebih daripada. Jom kita tengok kalau contoh yang kurang daripada. Ini adalah contoh yang kurang daripada. Jom kita tengok di sini, nampak tak? Ni simbol di sini menunjukkan kurang daripada. Kurang. Kalau kurang, tips dia kat sini, lorekkan arah ke bawah. Okey, lorekkan arah ke bawah. Okey, kalau kurang daripada di sini, kena ingat arah ke bawah. Itu tips dia. Jadi kita tengok satu line di sini, dia akan ada dash line, maksud dia tak ada putus-putus. Yang mana yang menunjuk ke bawah? Sama ada macam ni, ke kiri ke sini ataupun ke kanan di sini. Yang mana yang akan menunjukkan ke bawah? Jadi kita akan nampak di sebelah kanan ini yang menunjukkan ke bawah. Jadi kita lorekkan semua di sini. Ini adalah kawasan untuk Y kurang daripada X tolak 1. Macam mana pula kita tengok contoh di sini? Sama juga, tengok dia mana arah ke bawah. Ini arah ke atas. Kalau kita lorek ke sini, dia arah ke atas. Kalau kita lorekkan ke bawah ni, dia adalah arah ke bawah. Jadi ini sangat-sangat jelas. Kita boleh nampak dia adalah arah ke bawah. Jadi kita lorekkan dia. Alright. Jadi Cikgu ajar ni supaya adik-adik faham tentang cara lorekkan kawasan. Satu persatu. Alright. Jadi kita tengok yang seterusnya. The last two example here, which is di sini. Garisan yang selari dengan paksi Y dan dia menunjuk sini kurang. Kalau kurang di sini, saya dah kata sama ada menunjukkan arah ke bawah ataupun ke kiri, menunjukkan nilai negatif di sini. Okay, so ke bawah atau negatif, atau ke kiri, menunjukkan nilai dia negatif. So of course ini positif, ini akan jadi negatif. So nilai kat sini akan jadi lorekkan dia di sini. Right, ke kiri, right, ke bawah di sini. Dan kalau kita ada garisan yang selari dengan paksi X dan dia punya persamaan dia Y sama dengan 1 dan di sini merujuk pada kurang, senang saja tengok arah dia. Ini arah ke atas dan ini arah ke bawah. Saya selalu tengok tentang arah. Tengok kat mana arah dia. Okey, kat mana nak lorekkan arah ke mana? Dia ni arah ke atas ke bawah? So nampak ke bawah ni adalah, yang bawah adalah arah ke bawah. Jadi ini adalah kawasan lorekkan dia. Alright. Jadi kalau habis dah ini, cikgu rasa sampai sini saja tentang pemahaman penting tentang lorekkan kawasan. Alright. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah ataupun boleh tinggalkan soalan di grup Telegram kita orang yang bawa di bawah. Alright, di description di bawah. Alright. Jadi sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Alright, dan itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Bye bye.